Hai semua, kami Brani Selomas. Sama kita dalam Jago Kedah Kenyalang. Macam biasalah cara kami bersenam, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di gym dan kadang-kadang kita mesti mau pola di outdoor macam tu, dapat nangga pemandangan yang cantik. Supaya apa? Supaya kita si merasa bosan. Sebab ya kita perlu selalu bersemangat dan motivasikan diri kita supaya kita si cepat rasa bosan. Macam ni dengan kita. Salah sikit punca kegagalan dalam mencapai matlamat kehidupan adalah disebabkan tiada motivasi dalam diri seseorang ya. Sebagai manusia, merasa bosan terhadap satu benda yang mungkin perkara biasa. Samalah juga dengan semangat kita untuk melakukan rutin kesihatan. Kita mungkin berputus asa sebab terdapat nangga keputusan ataupun perubahan yang kita mahu. Macam yang kami madah di awal rancangan tadi, kadang-kadang bersenam tu boleh membuatkan kita bosan. Oleh sebab ia, kita perlu cari kelainan dalam kita melakukan aktiviti fizikal. Sebagai contoh, kami ada skipping rope tu yang murah dan boleh dimiliki oleh siapa-siapa aja. Antara kebaikan skipping rope adalah menguatkan otot, meningkatkan stamina, menguatkan tulang dan meningkatkan koordinasi pergerakan. Siapakah tetamu undangan kita untuk episod kali itu? Okey, kini tok kami mau memperkenalkan kepada kita tetamu undangan kita. Kita ada Sunita Kanabati. Hai. Okay, sedikit informasi tentang Sunita tu nya lebih unik daripada tetamu-tetamu kita yang lain sebab Sunita tu seorang pemain rugby dan yang masanya kecil nya bukan seorang pemain rugby tapi kelak kita tanya Sunita pun. Apa khabar Sunita? Hai, sangat sihat. Okey Sunita, boleh sih cerita sikit latar belakang kita macam ni kita mula dengan sukan rugby dulu. Okey, dulu sebelum tu kami mula dengan acara jalan kaki. After jalan kaki kami ada macam penurunan prestasi lah dalam jalan kaki. So kami fikir macam why not try something new. So abang kami encourage kami untuk apa kata kita main rugby. So mana okey jom main rugby. So Masa umur apa sorry? masa kami umur 19 tahun. Oh. And then dapat pula daripada kawan kami lah namanya Afika. Yang mana Sango ada cari orang, nak cari untuk main team lah. So kami macam okey lah why not try. Dan dapatlah masuk dalam team Sukma Selangor. Macam ni kita berapa tahun kita dalam sukan jalan kaki ya?
sebelum ke rugby? Kami dari jalan kaki dari kami form 1 sampai kami umur 19 tahun. Kita dah madah tadi kita ke sekolah sukan Pahang nak. Berapa tahun kita siang? Boleh cerita sikit? Kami belajar Prayu University sama 2 tahun. Oh, okey, 2 tahun. So, kini tok kita belajar sini. So, kini kami belajar kat UPM, ambil Bachelor in Business Administration. Wow, Business Administration. So, Yes. setakat tok kita dah sem berapa, dah tahun berapa? Kami first year, SEM 2. Okey, first year sem 2. Dan pada masa yang sama kita pun mula coaching juga kah? Kami slowly kini tu pola PT, personal training dengan with my coach dekat dalam gym Cobra. Slowly kami belajarlah something new in other branch of sukan. So kongsi sikit apa sebenarnya Cobra Club tu dalam rugby? Okay, Cobra Club tu basically nya adalah a rugby team. Before tu nya is only guy. Kita tahu rugby selalunya untuk lelaki je. So macam sedah untuk perempuan. But now nya ada untuk perempuan. So kami orang tubuhkan Cobra Venom. So Cobra Venom is all about girls in rugby. So now sidak macam brand new benda tu. So nya buka gym, for open gym, and then we have basketball, and then we have MMA dalamnya. Macam one sport center lah. Yes, one high performance center lah basically. Okay, so kita dah berapa tahun dah ikut Club Venom kah? Venom tu dah almost 1 year lah, setahun dah dalam Cobra Venom. Saya ada plan mau ombak rugby wanita ataupun klub situ ke Kuching ataupun Sarawak sempat lahir kita. One day maybe for sure akan mbak lah sidak untuk main kat siap. Maybe main dengan tim Sarawak to gain experience in there. Dari segi training nak, kita orang training sekali dengan lelaki ke ataupun wanita-wanita aja. Macam ni. Selalunya mun Venom kamu orang akan training kedatuk lah together dengan lelaki juga. Sometimes kamu orang akan combine but sometimes ada session sendiri. But for Selangor team, kamu orang akan training seorang. Kamu akan training dengan coach kamu orang je. So personal, very personal because benda ya kamu orang buat team nama Selangor nak. So Selangor tu kena very gah lah for us. So kamu orang kena readykan diri, very ready. Even though memang kita selalu kena compete lah dengan lelaki kan. Kami mau sentuh sikit pasal motivasi diri. So macam ni, apa cabarannya untuk kita terus memotivasikan diri dalam kita melakukan aktiviti fizikal ataupun bersenam ataupun bersukan? Okay, so basically untuk kami prefer untuk more to bersenam dengan kawan-kawan. Because macam contoh, setiap orangnya ada kelebihan masing-masing. So macam bila kita ada lebih sikit, so kami mesti rasa macam I need to go to you, sama level dengan kita. So macam kami mau compete. So every time compete dia, ya pula kita macam always motivate ourselves supaya kita rasa boring training seorang-seorang. But ada juga lah orang yang fikir macam hanya prefer untuk training seorang. But at the same time ada pro and cons-nya lah untuk training seorang dengan team. Okay. So mun macam orang di luar saya nyamuk bersenam nak apa kita pun cadangan ataupun saranan supaya nyasi cepat bosan bah. So basically untuk kami more to mbak lah kawan-kawan jogging, after that pergi beriadah. Maybe macam kamu orang main selalunya mun masa PKP kamu masih boleh keluar, so kamu duduk dalam, kamu main sama-sama main basketball, main tap sesama kamu orang supaya benda macam bosan. Okay, dari segi fizikal nak, apa kelainan yang kita boleh polah lah untuk memotivasikan diri kita? Secara fizikal maybe kita boleh pelbagaikan lah aktiviti. So macam today pola lunges, maybe tomorrow pola something yang endurance, more to endurance, cardio. So macam benda yang berlainan. So kita boring benda ya. So kita perlu mau arrange minggu tu mau pola apa, minggu depan mau apa. So targetnya pun berlainan lah supaya bosan. Ya, sebab macam kita pun ada muscle yang berbeza. So maybe today we work on upper body, tomorrow we work on lower body. So benda yang berbeza. So mungkin mau orang yang mau start bersenam nak apa, kita pun nasihat sikit kepada orang-orang Sarawak lah terutamanya. Okay, so kita mau mula bersenam, for me is better to find someone ataupun kawan-kawan bawa sama-sama, and then at first maybe you can do cardio untuk buang fat, all the fat first dulu,
and then more to strength, to build up muscle, to change fat into muscle. So macam benda yang more spesifik lah, but untuk naknya start from cardio dulu. Suka kami cara sebab kita pada tadi pasal cardio dulu. Cardio yang maksudnya kita perlu berjogging, semua yang nak skipping kan. Lepasnya kita masuk ke strength. So strength tu lebih kepada, bagi contoh sikit. Okay, strengthnya ada 3 jenis strength. Where is endurance, satu lagi strength biasa and power. So strength endurance selalunya more to benda yang melibatkan endurance, daya tahan kita. Kalau macam strength biasanya macam more to akan rasa muscle lah. And then power memang benda yang terlalu berat untuk kita angkat. For our maximum weight lah untuk angkat. Untuk diri kita pun lah, apa next target kita ataupun next pertandingan? Okay, next pertandingan kami mau, of course kami mau qualified untuk Malaysia team. Because now bila pertandingan ataupun selection sebab kini tu kamu masih berani nak madas. Kini saya dah apa-apa competition yang terdekat pun. So because of PKP, so kamu masih dah competition. So now it's more for me to build up my body, jadi besar sikit dan boleh compete dengan orang lain lah. That is what for I target now lah. Okay, untuk orang Sarawak, Sunita, apa kata-kata semangat? Okay, kata-kata semangat kami. Bersukan tu bukan sukan rugby bukannya untuk lelaki je. Perempuan pun boleh main. Untuk semua sukan lain pun perempuan pun boleh bola. Never look down on yourself, never downgrade yourself. Sentiasa fikir apa yang kita mahu bola is for ourselves. Ini tu kami bersama dengan Coach Nazim, iaitu coach kepada Sunita. Kita mau tanya sikit berkaitan dengan Sunita. Okey Coach, boleh cerita sikit pasal Sunita atau apa kebolehan dia? Okey, so Sunita ni kebolehan dia bukan dalam padang sahaja, tapi as a teammate dan seorang player juga dia sangat bagus sebab dia ada ciri-ciri yang seorang pemain akan berjaya saya rasa, sebab dia sangat memahami players-players yang lain dan dia ambil tanggungjawab untuk apa-apa satu tugas yang bagi. Saya cakap kalau saya minta tolong apa-apa, dia terus boleh jalankan. Sangat berdedikasi lah Sunita ni. Macam mana mulanya Sunita ni diambil daripada sekolah sukan Pahang? Yes. Okay, so Sunita kami ada buat rekrut time tu untuk player Sukma. And then kami ada buat selection untuk semua player-player. Kita orang just cari. And then mostly sebab Sunita ni sendiri adalah atlet daripada sekolah sukan juga. Kita orang ambil attributes yang tu lah untuk cari player. And then kita orang approach and then panggil untuk datang training kat sini. Dari situlah selection dia. So dari segi posisi, sebab saya tak berapa faham sangat dengan rugby. Alright, so kita main untuk Sukma ni 7 side. So kiranya 7 side ni banyak kena ada yang laju, kena ada banyak yang eksplosifnya exercises and dia punya ciri-ciri. So Sunita ni dia dulu atlet jalan kaki. Tapi dia punya senang cakap kebolehan dia untuk adapt, kebolehan untuk kira masuk dalam tim tu sangat cepat. So itu yang bagus di Sunita ni. So peluang Sunita sendiri untuk dia beraksi dekat Sukma tu macam mana? Peluang tu sangat tinggi lah sebab saya cakap kalau dia teruskan lagi usaha dia maintain dengan dia punya saya cakap dia punya credibility yang dia ada, dia teruskan lagi, insya-Allah dia boleh ada dalam tim dan jaya menang pingat emas lah untuk Sukma. Coach mungkin sikit-sikit kata semangat lah untuk, sebab Sunita ni berasal daripada Kuching, Sarawak. So mungkin Coach ada sikit ucapan untuk orang-orang Sarawak yang mungkin minat sukan, bukan saja sukan rugby tapi semua sukan. Okey, so apa yang saya cakap, semestinya dalam keadaan yang sekarang ni sedang membangun balik selepas MCO. So saya berharap semua orang dapat kembalikan semangat tu, teruskan bersukan. And then kalau nak peluang daripada Sarawak ke apa, just contact, boleh cari dekat Cobra juga sebab kita orang akan base, Selangor akan base dekat Cobra. And then untuk apa-apa
peluang, kita akan buka dekat sini. So harap orang-orang Yes. Sarawak mungkin boleh dapat So harap dapat keluarkan lagi Yes. atlet-atlet rugby wanita lepas Ya, ni. betul. Okey. InsyaAllah. Okay, coach, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, Sunita, kami mau tanya kita apakah jenis makanan yang biasa diambil oleh seorang pemain rugby? Nya grill food, Oh. punya si grill food punya memang clean lah, healthy food. Kamu masak, kamu akan pakai olive oil untuk masak selalunya. Kamu jangan pakai minyak masak biasa. Oh, okey. Boleh cerita sikit apa yang kita ambil untuk sarapan, makan tengah hari dengan makan malam? Okey, selalunya untuk breakfast, kamu orang akan makan 5 biji telur dengan sayur, salad, 6 keping roti. So kami kena gain weight, so more protein dalam makanan kami lah. 6 roti ke? 6 keping roti sebelum tu untuk ending ya. Dan benda ya dimakan setiap hari ke? Setiap hari macam ya. Okey, kami ada sikit cabaran Okay. untuk kita. So kita barang-barang dekat situ. Kita boleh mulalah. Okey. So, mungkin kita perlu apa-apa, kita boleh nunggah kami lah. Kami boleh tolong sikit-sikit. Okey. Kita pula sama-sama lah. Alright. So, tabiatnya pun kuali panas dulu. Hmm. Oh, minyak kemudian oh. Kami selalu pun pola salad macam tu, selalu kami angkat minyaknya last. Uji. Oh, wah, first time kami nanggap macam ni ah. Biasa kita masak dengan minyak dulu nak. Tapi kami akan letak minyak, tapi ujung-ujung baru kami letak minyak. Oh, okay. Ujung-ujung yang maksud dah habis lah. Kami bila kita dah campur semua baru kita letakkan minyak. Okey. Capsicum merah. Biasa makan sayur macam tu kah? Capsicum dengan brokoli. Capsicum, brokoli, pasal benda-benda yang macam kita orang sih suka makan lah, ialah kamu makan. Macam biasa masak je kita. Selalu Jaga tangan. mak kami ada kedai, so kami dah Oh, ya biasa. kah? Oh. Mak kita ada kedai di sini. Di Puncak Borneo. Oh, I see. Okay. So makanan Sarawak ke apa? Makan makanan Sarawak, of course. Orang Sarawak, sekali lepas lah. So di restoran mak kita pun samalah. Makanan Sarawak ke? Makanan Campur-campur? orang India lah, basically Oh. Indian food. Okay, Sunita, kita dah ada brokoli dengan capsicum merah tu. So perlu sih bawang ni tu. Kami saya tak perlu letak bawang ke kami. Okey. Sudu. Berapa ringgit? Dalam RM2. RM2 je. Macam mau jadi je makanan tak? Yalah. Wah, dah mau siap dah. So Kasih tu. kita ambil, kita angkat ada putih lah. Sikit je. Okey, dah putih, minyak. Okey, minyak. Bayarkan minyak sikit. Tolong kita ah. Okay. Sikit ke banyak? Sikit je. Kita dah stop oh. Okey, sikit. Okey dah. Okey. Sikit je, situ banyak. Salad kita dah siap. Esok kami mau nangga kita menyedia buah. Boleh sih? Okey, boleh. Kita pula benda manis-manis sikit. Okey. Buah nanas. Okey, kita buah nanas. Favorite juga. Kami suka buah nanas. So, kita potongnya kecil-kecil Kecil-kecil. lah. Dan senang nak makan. Okey. Nanas dah habis potong. Apa buah favorite kita? Buah favourite kami anggur. Okey, so kita ambil tu. Kita ambil, Kita siap dah anggur tapi betik. kita ada banyak buah-buah yang sihat. Sehat, benar. Buah perlu letak minyak olive oil ke sih? Oh, jangan. Kita pula manis-manis je. So, kita letak madu lepas tu. Okey, kita dah madu dah. Ya. Kita boleh lepasnya sedia buah lah kita angkat sikit madu. Hati-hati. Wah, si Sabah mau makan ada salad, ada buah. Tentuklah, Okey, cukup kali. kita try dulu. Si cukup kita tambah lagi. Kerja-kerja menggaun. Okey, kita dah boleh makan oh. Okey, jom kita terasa.
Kita rasa makanan Sunita. Nyaman kesi. Mestilah nyaman. Sunita. Maknya pun mula restoran. Mestilah Sunita pandai masak nasi. Boleh lah, sikit-sikit boleh lah masak. So benda tu senang mau dipolah nak. Senang pola and then nak makan pun cepat. Habis, kenyang, sehat. Okay, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Sampai situ aja. Alah, Sunita, sedih. terima kasih sebab kita dah mula menu sihat, salad dengan buah tu. Sama-sama. Dan penonton di rumah, kami harap kita dapat sikit informasi dan tips-tips daripada Sunita. Bukan je dari segi senaman, tapi dari segi makanan sekali. Sebab kita mesti mau selalu cergas dan sihat, baru boleh jadi Kedak Kenyalang. Okey, jumpa lagi di episod akan datang. Jom terbang Kedak Kenyalang.